Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini pembelajaran reka bentuk dan teknologi RBT. Unit 3, pengenalan kepada teknologi. Tajuk: mengira kos bahan. Hasil pembelajaran: murid dapat mengira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasilkan. Baiklah, mari kita lihat maksud kos bahan. Kos bermaksud wang yang dibelanja untuk membeli sesuatu. Kos bahan bermaksud wang yang dibelanja untuk membeli bahan projek. Contohnya, katakan keluarga kamu ingin membina sebuah rumah. Maka, untuk menghasilkan sebuah rumah, sudah tentu bahan-bahan perlu dibeli. Contohnya, simen, batu bata, kayu, atap, pintu dan juga tingkap. Barulah projek itu dapat disiapkan. Jadi pada hari ini kita akan belajar cara bagaimana untuk mengira kos bahan. Baiklah murid-murid, pada paparan yang kamu lihat ini ialah contoh pengiraan kos bahan. Ada beberapa contoh yang cikgu buat berdasarkan lakaran projek yang telah kamu hasilkan pada minggu-minggu yang lalu. Baiklah, lihat pada jadual ini ada ruangan bahan yang cikgu tunjuk ni. Yang cikgu tunjuk ni ruangan bahan. Bahan di sini bermaksud bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan projek. Projeknya ialah kapal terbang mini. Kemudian di sebelahnya ialah ruangan harga, iaitu harga bagi satu unit bahan. Contoh filamen. Satu unit filamen itu berharga 50 sen. Pen. Satu batang pen berharga RM1. Jadi di sini harga untuk satu kuantiti bahan. Kemudian di sebelahnya ialah ruangan kuantiti. Kuantiti ini merujuk kepada bilangan bahan yang kita perlukan untuk projek ini. Contoh filamen, kita nak gunakan sebanyak 5 meter. Pen, kita gunakan 1. Kalau kita perlukan 2, tuliskan 2. Okey, kotak kertas, bilangan yang kita perlukan 1. Pelekat hiasan, kuantiti yang kita perlukan 1. Okey, faham maksud kuantiti di sini? Bilangan yang kita perlukan, bilangan bahan untuk projek ini. Kemudian pada ruangan yang terakhir di sebelah kanan sekali ialah jumlah dalam kurungan ringgit Malaysia. Okey, jumlah ini merujuk kepada harga satu unit bahan darab dengan kuantiti yang kita perlukan untuk projek ini. Contoh, filamen, harga bagi 1 meter filamen 50 sen. Okey, kita nak gunakan 5 meter. Jadi 5 meter darab dengan 50 sen, jumlahnya RM2.50. Kalau kamu tak mahir darab, kamu hanya perlu tambah sebanyak 5 kali. 50 sen tambah 50 sen tambah 50 sen tambah 50 sen tambah 50 sen sama dengan RM2.50. Pen kita gunakan 1. Jadi RM1 darab 1, RM1. Kotak kertas 50 sen, kita gunakan 1. 50 sen darab 1,
jumlahnya 50 sen. Pelekat hiasan, kita gunakan 1 juga. Jadi RM2 darab 1 sama dengan RM2. Okey. Kos keseluruhan. Kos keseluruhan bermaksud jumlah semua harga bahan kita yang kita gunakan ni, yang cikgu tengah tunjukkan ni, kita campurkan sehari. Okey, kita campurkan. RM2.50 campur RM1, campur RM50, campur RM2. Jadi jumlah keseluruhan kos projek kita ialah RM6. Okey, contoh yang kedua, nama projek menara. Okey, menara. Bahan. Ini bahan-bahan untuk buat menara. Botol air, batang aiskrim, selotip, gam, kertas warna. Bahan ini tidak semestinya kamu ikut yang cikgu buat ni. Mungkin kamu nak gunakan bahan-bahan yang lain. Contoh, kamu tak nak guna botol air, tapi kamu nak gunakan mungkin kotak. Okey, ini bergantung kepada bahan ini bergantung kepada masing-masing. Ini contoh saja cikgu. Nak ikut pun boleh, tak nak ikut pun tak apa. Okey, botol air. Harga satu botol air yang kosong lah 50 sen. Gunanya 1. Jadi 50 sen darab 1 jumlahnya 50 sen. Batang aiskrim. Okey, kenapa tak ada kuantiti? Okey, kadang-kadang ada bahan itu kita tak boleh beli dalam kuantiti yang sedikit. Okey, kadang-kala bahan itu telah dijual dalam bentuk paket ataupun telah siap dibungkus. Jadi tak boleh kita nak beli dalam kuantiti yang sedikit. Okey, jadi tidak perlu kita tuliskan kuantiti, kita hanya tuliskan harga bagi satu paket bahan tersebut. Contoh di sini batang aiskrim, harganya RM2 bagi satu paket. Jadi kita jumlah yang untuk kos bahan bagi batang aiskrim RM2. Okey, faham Selotip RM1, kita pakai 1. Jumlahnya RM2 darab 1, RM2. Gam harganya RM1. Guna 1, darabkan jumlah RM1. Kertas warna hiasan 50 sen. Awak gunakan 1. Okey, darabkan jumlahnya 50 sen. Keseluruhan awak campurkan semua jumlah ini, dapatlah kos projek awak untuk menara ini ialah RM6. Okey, seterusnya, contoh pengiraan kos bahan projek bakul. Sebab ada yang buat bakul kan. Okey, ini bahan-bahan yang digunakan. Batang aiskrim, reben, selotip, gam, kertas warna hiasan. Macam reben pun sama. Kenapa cikgu tak tulis kuantiti? Okey, reben ni tak dijual dalam bilangan yang sedikit. Kan, kalau kamu biasa beli reben, dia akan jual dalam satu gelong. Jadi kita ambil harga untuk satu gelong, iaitu reben, RM1. Jadi jumlahnya RM1. Okey, ini contoh bahan bagi projek bakul. Jadi campurkan semua, kos keseluruhannya ialah RM6.50. Baik, kemudian yang akhir sekali ialah contoh pengiraan bagi projek bekas casing telefon bimbit. Ini bahan yang kita gunakan. Contohnya batang aiskrim, gam, selotip dan juga kertas warna ataupun hiasan. Okey. Jadi kuantiti yang kita gunakan dah tunjukkan sini. Okey, jumlahnya di sini RM2 campur RM1 campur RM2 campur 50 sen. Jumlahkan, dapatlah harga RM5.50 untuk kos keseluruhan bahan. Faham Jumlah ni tadi cikgu ulang balik. Nak dapatkan jumlah ni, harga darabkan dengan kuantiti. Dapatlah jumlah. Kemudian dah siap semua, awak campurkan semua ni, dapatlah kos keseluruhan. Kos keseluruhan ni bermaksud berapa duit awak kena belanjakan untuk beli bahan-bahan itu. Okey. Tugasan.
Lengkapkan jadual pengiraan kos bahan pada modul PDPR RBT bertarikh 19 Mei, Rabu. Okey, pada modul yang cikgu berikan minggu lepas, sebelum cuti tu, awak cari ruangan RBT. Tengok tarikh 19 Mei. Kemudian, untuk latihan itu, kamu boleh merujuk kepada contoh pengiraan kos dalam video ini atau membuat pengiraan kos sendiri. Okey, pada latihan tu, kamu kena isi jadual kos bahan tu, jadual pengiraan kos. Okey, kamu boleh tengok video ni semula. Okey, contoh katalah Anik dia buat projek menara. Okey, jadi dia boleh ambil bahan yang dalam video ni, salin dalam modul PDPR. Okey, boleh tengok harga, boleh salin semula. Okey, kalau kamu buat projek bakul, tengok pada video ni yang dekat contoh bakul tu, contoh pengiraan kos bahan bakul, kamu boleh salin saja dalam modul PDPR tu. Tetapi kalau katalah kamu nak buat sendiri, maksudnya bahan yang kamu nak gunakan tu tak sama dengan cikgu punya. Okey, kamu boleh buat pengiraan kos sendiri, tak ada masalah. Okey, kalau tak berapa mahir nak buat sendiri, rujuk balik video yang cikgu berikan tadi tu. Okey, pengiraan kos mestilah berdasarkan lakaran projek yang dilukis dalam buku tulis RBT. Yang sebelum cuti raya yang kita buat tu, tu projek awak, dan awak kena buat pengiraan kos berdasarkan projek yang awak buat. Okey, bagi murid yang tidak hadir, ke sekolah sebelum cuti perayaan, okey, kamu boleh memilih mana-mana contoh pengiraan kos dalam video ini untuk membuat latihan. Okey, ada yang tak hadir kan sebelum cuti raya itu. Okey, jadi tak ada tu. Okey, untuk latihan hari ni, awak tengok balik video ni, awak pilih mana-mana contoh pengiraan kos. Pilih satu, ada 4 tu, pilih satu, salin pada modul PDPR RBT. Okey, faham? Okey, yang kelima, sekiranya telah siap, sila tangkap gambar dan hantar kepada nombor telefon guru untuk tujuan rujukan dan pelaporan. Okey, kalau ada apa masalah, mesej cikgu. Okey, sekian, terima kasih.